semua, Assalamualaikum. Korang, kita dah buka dah gerai sate. Dan insyaAllah hari ni kita mungkin akan tutup awal sebelum maghrib. So sebab nak pergi bawa kakak ipar pergi buka puasa. So kalau korang nak order masih sempat lagi. Korang klik je link dekat profile bio. Okay, korang boleh bantu like, tap screen, bantu share. Mantau ada orang yang sedang mencari sate yang sedap. So korang boleh share, boleh komen FYP. Terima kasih korang yang join live. So korang boleh tolong share, okay? Share, komen, like. Siapa yang tengah mencari sate daging Batang Pinang boleh klik link dekat profile bio. Okay. Abang Nip dia pergi COD jap. Dia pergi hantar customer yang dekat-dekat, dia hantar lah. Dalam area Seri Muda macam tu dia hantar dia motor. So kalau customer jauh-jauh kita pakai runner. Korang kalau nak order sate boleh by runner lah. Kalau tak boleh datang boleh by runner. Ni kita kita tengah bakar. Jual apa? Cakap Anip jom le 1 tahun. Dia memang kena tashkil pun. Keluar setahun negara Arab. Tapi itulah, tak tahulah, keperluan belum cukup lagi. So keluar 4 bulan je insyaAllah lepas raya. Jual apa ni? Jual sate. Ni sate. Ni sate ayam. Yang ni sate daging Batang Pinang. Tengah bakar sikit lagi. So tengah bakar ni tak boleh nak show sangat sebab ada asap. Dia sensitif sikit. Tak boleh tunjuk asap, tak boleh tunjuk api. So nanti dah siap, nanti kita tunjuk. Okay. Semoga dimudahkan sis, dikenakan rezeki yang melimpah ruah dan memudahkan urusannya, insyaAllah, amin. Moga Allah pilihannya, insyaAllah, amin. So kalau korang nak order sate, korang boleh klik link dekat profile bio. Abang Nip dia tengah pergi COD. Dia tengah hantar sate dekat customer. Di mana tempatnya? Dekat Seksyen 25 Shah Alam, Taman Seri Muda. Okey, boleh search Taman Seri Muda, Seksyen 25 Shah Alam. Terima kasih korang yang join. Boleh bantu like, bantu share, bantu komen. Tuliskan komen hashtag FYP. Okay. Kita tengah bakar sate. Dia siap kita tunjuk. Ni sate daging Batang Pinang. Besar-besar. Besar daripada tapak tangan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ni pula sate ayam. So kita ada order ke Setia Alam. So kalau korang nak order, korang boleh order. Tak kisah dekat mana-mana area KL Selangor masih boleh. Okay, boleh. Tengah buat live. Tu ada customer. Nak berapa bang? 15 daging, 10 ayam. 15 daging. Ada tanpa nasi impit tu? Tak ada.
ni sate daging Batang Pinang, yang ni sate ayam. Harga untuk sate ayam RM1.50, sate daging Batang Pinang RM1.70. Cik apa? Ni. Weh, kereta lain pula. Ha? Yang Honda? Yang kereta. Honda dah ambil yang ni pula. Okey. Okey. Alhamdulillah. Duduk Cik. Ni. Duduk tu. Buka gerai setiap hari ke Kak? Setiap hari kecuali hari Jumaat. Sebab hari Jumaat sini ada pasar malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Area mana ni? Dekat Seksyen 25 Shah Alam, Taman Seri Muda. Kita dekat juga. Ni, cik. Okay, siapa yang datang boleh dapat kad. Ingat dulu masa dekat Pakistan ada muka macam Hanif. Tu ada kopi manis, dia cakap dia ajak abang keluar setahun. Kata muka abang ada dekat Pakistan, ada muka macam abang. Semalam ada customer India. Betul-betul dari India lah, tapi dah lama duduk sini. Dia cakap, awak dari mana? Kata, orang sini lah, macam muka India. Macam muka India. Ada kempar ni kat sana ni. Tapi India yang mata sepet sikit lah. Dekat India matanya besar. Okay, jual kat mana tu? Dekat Seksyen 25 Shah Alam, Taman Seri Muda. Boleh search Taman Seri Muda. Kalau nak location, klik link dekat profile bio, nanti kita bagi location. So abang tu punya dah ada kan? Dah ada. 15 daging, 10 ayam. So akhirnya macam ni ke tagihannya $3 lah Tu tak dapat harga tu. Dia beza berapa Sebab saya kalau ni saya terus beli website. Masih sama je lah. Tak apalah, nanti Anik tu direct sana. Saya ambil kat Anik je. Sama aja, bagilah harga tu dah lah. Macam biasa je lah. Jangan ada simpan. Haris mana Kak Haris? Haris kat rumah opah dia. Tak boleh ikut. Nanti berantakan semua. Jatuh kerusi lah. Nak pergi jalan raya lah. Malam-malam kita buat live dengan Anip. Dengan Anip pula, dengan Haris. Bulan puasa ke? Dekat sini juga. Tapi timing awal sikit lah. Dari pukul 3 sampai maghrib. Sama je, tahun lepas yang dekat Kali tu macam juga. Sebab biasanya kita buka pukul 4 kan. Maghrib tu dah tak ada lah. Maghrib kita balik buka puasa rumah. Tak dekat je. Kalau dulu kita orang tak sempat nak buka puasa kat rumah. Ni abang ni. Dari kita orang niaga kat Kerimba sampai kat sini dia datang. Abang bagi sikit sharing pasal sate. Alhamdulillah, sedap. Boleh cubalah kalau datang sini. Kan? Jauh abang ni datang. So macam apa yang membuatkan abang datang kat sini? Tak ada sate lain ke kat tempat lain? Ada, tapi sana berbeza lah dekat sini punya sate. Dia manis, sedap. Kuah dia macam mana kuahnya? Kuah dia like pada tu manis, pekat, ikat. Berbanding dengan kat sana dia cair. So better dekat sini lah. Beza ke makan sate yang bakar dengan arang dengan pakai Gas. pakai gas? Ada beza dia. Dia Macam mana bezanya? Beza tu kalau gas tu dia tak rasa dia punya Smoky. smoky dia betul. Kalau arang dia memang Dia ada rasa asam-asam. memang original dia punya ni kan. Kalau nak tempah raya ke apa boleh. Dengar tu. Bagi Korang tambah, dengar insyaAllah. sendiri. Terima kasih korang like sampai nak dekat 4K. Terima kasih CEO Boleh Taki lah, Terempit. kita orang sambil buat live. Kalau tak ramai orang boleh lah nak layan. Kalau ramai orang live tu dia layan diri sendiri.
raya dia kena macam mana seminggu time nak Nak order untuk bila? Raya bila? oh dia lah. Kita orang pun ada cuti raya juga. Dan berapa seminggu pertama? Kan minggu pertama tu ramai orang nak selalunya open house. Yelah. Kita orang pun nak beraya. Tapi tengok sebab minggu pertama ni ada Kalau malam raya kita boleh lagi. So, malam raya kita masih kat sini. malam raya Macam boleh. tahun lepas kan raya terkejut kan. Waktu tu kita orang pun terkejut lah sebab kan ada order banyak. Berapa bang? Berapa ribu? Berapa ribu lah malam tu. Kena buat malam tu jugalah. Oi. So kita orang bakar kat rumah kan. Sebab sate kena defrost dulu. Ya. So sampai pukul 12 malam, pukul 1 baru siap. Boleh je kalau nak order. Untuk malam raya boleh. Bagi tahu je, maksudnya paling kurang kita boleh standby lah. Boleh. Macam nak open house ke apa ke. Kalau Sabtu Ahad bagi tahu. Kalau kata order tu dekat 500, dia nak sebelum Zuhur. Jadi kita boleh buka terus. Pagi tu 45%. Ni abang ni memang regular customer. Nanti kita record dia punya feedback. Nak lagi. Hari tu dah record dah, nak record lagi insya-Allah. So korang kalau berminat nak order sate Kopeto, boleh klik link dekat profile bio. Okay. kalau ni kira Acik nak macam mana? Seketul satu dia seketul ke 5 ketul terus? Satu dia Yang pun ada kasih kan? korang tolong like, tolong Satu ada. tolong share, like. Harga akaun dia. Okay. Nak Nanti record. kamu juga, nanti Ani beli. Abang cakap macam tadi. Boleh, beza, tak sate termasuk bakar charge pakai premium lah. arang Charge apa premium semua nanti. dengan Dia sebulang je balik. kos ni lah. Dia charge premium. Sama je harga ikut ni lah. Saya kira ikut per gram tu, 4.5 gram tu. Contoh? 283 Kali je dengan 4.25. Sekejap. 4.25 283 4.25 kali 283 kan? Sekejap saya. 1, 2 Lepas tu dengan charge premium tu je Ini berapa? RM10 saya rasa untuk satu dinar tu. Itu je. Lain tak apa. Kali 5 Betul? 6,013 Premium RM1 Sekejap. Terima kasih tau. Terima kasih. Terima kasih korang. Assalamualaikum Abi dan Umi. Semoga kesihatan selalu panjang, umur murah rezeki insya-Allah. Amin. Terima kasih Faiz Hilmi. Terima kasih korang. Tolong like, bantu like, share. Okey, kita tunjuk satu okey. 5.25 283 Kali 5 So tambah ni dulu sate 10, daging Batak kali Pinang, lima. yang Dia ni sedap sate 10 ayam. tu. So beza dia ni So, macam total ni. kekuningan sikit, yang ni coklat. 5 Okey. kali Perapan semua sama, memang sangat juicy, sangat perapan pun kita guna 283. 15 jenis Campur bahan, sepuluh ya? memang tak kena put bahan perapan. Korang boleh rasa sendiri memang beza, korang boleh bezakan sendiri tau. Memang sebab makanan ni kita dengar 1000 orang cakap sedap pun kita tak akan tahu dia sedap macam mana selagi mana kita tak rasa. So korang kena rasa, okey? Boleh klik link dekat profile bio. Okey? Terus bungkus bang. Saya pegang ayam daging tak? Separuh, separuh. Bungkus lah, bungkus si satu lagi. Kamu tu lewat nak buka puasa. Itulah ada orang nak order untuk buka puasa. Macam ni kan? So, Sama korang yang nak order untuk buka puasa lain. boleh. Tak ada masalah. Klik je link dekat profile bio. Kalau tak boleh nak datang, Dia boleh bagi korang punya alamat. Nanti kita akan arrangekan runner. Okey? Kali 283 Kali 5 tak, tambah 10 sebab satu dinar tu. So satu dinar 1212. Ni harga dia. Kali dengan 5. 6603. Esok berniaga dekat festival sunnah tak? Tak. Sheriff Beast tak. So kita esok hari apa Hari Khamis kita still berniaga kat tempat yang kita yang sama. Bulan puasa pun kita tak masuk mana-mana festival, kita tak masuk mana-mana bazar Ramadan.
JIT tu saya InsyaAllah lah, doa lah. Semoga ada rezeki tahun depan ke kita masuk. Tahun ni kita tak sempat nak join hari ni mana-mana lah. event. Lagipun kalau tengok esok malam harga naik suami saya nak sekedar keluar kan? 3 hari. Hari tu akhir tahun tu aja lah. 2 minggu lepas dia keluar 3 hari untuk bulan 2. So minggu ni keluar 3 hari, kurus 3 hari untuk bulan 3 punya pula. 6,64 ya. So Sheriff Biz boleh je. Tak apalah, nanti Festival Sunnah tu tiba-tiba dekat bagi je lah. dengan insya-Allah boleh pakai runner pun boleh. Terima kasih Wawa Imnida, like the live. Semoga Allah murahkan rezeki insya-Allah. Okey. Terima kasih Faiz Hilmi non-stop like the live. Nanti kalau dah slow sikit, orang dah tak ramai, nanti suami sharing pasal apa-apalah, sharing pasal apa-apa. Semalam kita sharing pasal kisah sahabat. Sebab tengah tak ramai orang, tengah slow sikit kan. Kita boleh share-share, kita boleh sembang. Kalau tengah ramai customer, kita kena settlekan customer dululah. Okay. Terima kasih korang, sikit lagi nak dekat 5k. Jangan lupa like, share dan komen #FYP. Okay. Kalau korang ada nak tanya apa-apa, boleh tanya. Okay. Kalau korang nak tak tahu macam mana nak order sate, boleh juga, boleh tanya. FYP maju sate. Masya Allah, terima kasih. Ini tengok akaun number dia. Kena bank. Ni. Ni 1622 187 41 642. Daging lagi 10. Ni dah 20. Ni 20, lagi 10. Ayam. Ayam je. Ini berapa total ni? 6? 63 InsyaAllah nanti ada rezeki nak try rasa jugalah. No adenin, boleh-boleh. Mesti wajib try. Nampak lah. Wajib try. Sebab apa? Yelah kan, nasi tengok orang yang makan, kita tak rasa lagi kan. Kena juga try. Jadi kalau kata nak akan datang nak beli, aku bagi tahu je. 10. Ayam pun lagi 10 abang. Masya Allah, #FYP. Terima kasih. Terima kasih Nabilah apa ni? Nabilah Misah. Semoga dimudahkan segala urusan dan dilindungi oleh Allah. Amin. Terima kasih Rosdi. Terima kasih. Kita tengah siapkan customer punya, dia nak bayar runner. So kalau korang tak boleh nak datang, korang boleh juga order dan kita akan arrangekan runner. Korang just bagi alamat je, okey? Faiz Hilmi, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih korang. Tu Ani Yazid, follow the host. Terima kasih follow. Siapa yang belum follow tu boleh follow. Ani Yazid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosti, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ani Yazid, kedai kat mana ya? Kita dekat section 25 Shah Alam, Taman Seri Muda. Okay, kita jual sate daging batang pinang dengan sate ayam. So, korang boleh order. Kita tengah bakar sikit lagi. Ni, okay, kita show sikit. Ni sate daging batang pinang. Okay. Sebab sambil bakar ada api-api, ada asap-asap tu tak boleh show, tak boleh tunjuk. Okay, salam dekat Ustaz. Abang, ada orang kira salam. Siapa? Rosdi. Cuba back balik. Refresh. Tarik ke atas. Hafiz Rosdi ke? Tak adalah. Dari Kuantan. Kira salam kat Ustaz saya dari Kuantan. Gurau. Tadi dekat website. Bukan Hafiz Rosdi kan? Tapi dah tolak tadi. Kalau
Tadi Acik dah Terima kasih korang yang join live. Masya Allah dari Kuantan. Boleh-boleh hari tu ada je baru je orang semalam rasanya orang daripada Pahang datang. Dia jerantuk Pahang. Dari Kuantan pun ada juga yang datang. Ustaz-ustaz kat Kuantan tu ada datang. Nanti saya hantar. Okay, right. Okay. Hari tu beli berapa itu Apa Terima dah? kasih. Ya Allah dah 6k dah like. Masya Allah nanti kita sharing, okay? Bila dah slow down sikit, dah settle order customer, nanti kita sharing sikit, okay? Sebab Abang Hanif ni tengah ni Rasa murah lagi ke? tengah 1,100. ini customer emas Papi Gold. Tapi ada lah dalam. Sekarang dah dapat dah 1,100. Dekat Johor ke tak? Kita ni dekat seksyen 25 Shah Alam, Taman Seri Muda. Kalau korang ada nak tanya pasal emas pun boleh juga. Okay, kita pun dealer, master dealer emas Papi Gold. So tadi kita baru je jual emas. Okay. Tadi kita baru je jual emas 44,000. Kita ada simpan emas fizikal kita. Dan kita galakkan orang untuk simpan emas. Kita guide orang macam mana simpan emas. Ada tak kerja kosong? Saja tanya. Cik tu tadi baru lepas beli emas 5 dinar. Sampai niaga sate pun kita jual emas. So kita orang memang sebenarnya yang full time nya kita jual emas. Sate ni kita buat sebagai cash flow je. Untuk duit harian, okay? So sebenarnya kalau korang nak tanya pasal emas pun boleh, sebab sekarang emas memang sangat-sangat berbalik untuk beli. Okay, di bawah harga 300, masih bawah harga 290. Means baru hari ni harga 283 bang. 283 segram. 283 segram masih murah. So korang boleh juga nak beli emas, boleh tanya apa-apa. Nak tahu pasal ilmu emas, boleh tanya. Klik. Okay, korang boleh je klik link dekat profile bio, tanya. Saya tak nak beli sate tapi saya nak tanya pasal emas. Boleh, tak ada masalah. Semoga Allah limpah ruahkan rezeki sis dan suami. Jaga aurat. Masya Allah, terima kasih Ani Yazid. Dah siap dah. Ni Okey, abang kita ada orang tanya, Belanja ada sikit. tak kerja kosong? Kerja kosong? Saya tanya. Duduk mana? Johor. Allah. Boleh. Kerja kosong Johor macam mana nak datang tu? Boleh. Macam mana nak ulang alik tu? Kita boleh prepare, insya-Allah. Boleh je. Tengok tu abang tu. Cakap betul-betul ke tu? Kerja yang paling insya-Allah lah terima. Dakwah ilallah. Okey, dah settle. Semua seluruh dunia boleh. Ya. Allah, bahaya ni Mana-mana sakit negeri pinggang. boleh. Berapa tu lagi 10? Bantu like, tap sikit. Masya Allah sedapnya. Sedap. Allah bagi sedap. So kita nak share dah ni. Sebelum ramai orang, tap sikit, invite sikit kawan-kawan, share, like, subscribe kan. Belajar-belajar lah. Ni daripada tengah hari ni tak makan tu. Wow. Memang terbaik lah Ustaz. Semoga dimurahkan rezeki dari redai oleh Allah. Amin. Masya Allah. Semoga Allah makbulkan segala doa orang yang doakan kebaikan untuk orang lain, InsyaAllah. Masya Allah. Terima kasih 28 orang mata memandang. Sebatang berapa Ustaz? Ayam RM1.50, daging RM1.07. Okay, ni RM1.50. Dan daging Batam Pinang RM1.70. Ni tak masak lagi ni. Ni lemak dia yang padu. 11, 12, 13, 14. Boleh post ke? Allahu Akbar. Bukan tak nak post, nak, tapi itulah. Akan datang insya-Allah. Tag. Tap. Tap. Like sikit. So insya-Allah kita nak share satu kisah. Nak tak? Siapa nak dengar? Semoga dijauhkan segala fitnah, amin. Yakinlah Allah yang ubah keadaan, Allah pelihara kita. Selain daripada Allah semua tak boleh buat apa-apa. Bagi mudara manfaat hanyalah Allah. Siapa nak dengar kisah hari ni? Kita nak share satu kisah. Share sikit. Kita kena panas. Ni kalau sambil makan sate ni, Masya Allah. Sedap. Nak. Ani Yazid. Like sikit. Like sikit. Komen nak. Komen Tolong sikit. komen #FYP dulu. Dan ramai-ramai baru kita share. Okay, share pasal apa ni? Hayatul Sabah. Ya, kita nak share satu kisah sahabat. InsyaAllah. Satu hari satu kisah lah. Kan? Kita belajar. Okay.
Like, Masya Allah. Terima kasih siapa yang share, like. Masya Allah, terima kasih. Sampai terima kasih. 10,000, 10k. Okey. Jadi kenapa kisah sahabat? Bukannya kisah Hollywood, Bollywood, kisah orang Melayu, tak. Sebab kita tak ada jaminan. Drama. Sebab kita nak kisah orang yang dah berjaya. Mana nak tahu berjaya? Sahabat lah. Allah rakamkan dalam Quran, mereka lah sebaik-baik korn. Apa ni? Nabi SAW beritahu apa? Sebaik-baik kurun, korni. Khairul kurun, korni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Yang ini Nabi SAW dan juga sahabat. Jadi Nabi dan juga sahabat ni adalah golongan yang berjaya. Selain daripada tu jual apa lagi? Selain daripada tu kita jual emas. Emas tahu, emas gold bar. Bukan emas Korea, emas gold bar. 999. Niaga kita tak bawa lah. Bukan face mask. Kita jual emas. Gold bar. 999, 24 karat. Inilah, ni contoh 1 gram. Terima kasih Daus. Terima Nah, kasih. emas. Nah, hadiah emas. Jangan. Tengok je. Ni emas Dubai. Ada nama saya kat situ. Kalau kau boleh nampak, nak shaking tangan ni. Ni. Ada nampak? Muhammad Hanif. Hari tu pergi Dubai. So Pak Bigo sponsor 1 gram lah. Dekat mana lokasi ni? Kita punya sate dekat section 25 Shah Alam, Taman Seri Muda. Boleh klik link dekat profile bio. Nanti kita akan bagi details pasal sate, bagi location. Okey, nak buy runner pun boleh kalau tak boleh nak datang ataupun rasa macam malas nak keluar rumah, nak runner hantar sampai depan rumah, boleh, tak ada masalah. Oh, saya ada nampak saudara saya beli banyak, tapi macam mana nak beli emas? Daus awan biru, boleh. Kita boleh ajarkan sebab emas pun tengah murah sekarang. Okey, sesuai sangat nak beli sekarang sebelum harga dia mencanak naik terlampau mahal. Kita pun nak beli pun tak mampu. So boleh beli emas serendah RM100. Nak beli fizikal pun boleh juga. Tadi pagi baru ada customer kita beli 44,000 daripada kita orang beli emas. Okay, boleh klik link dekat profile bio, cakap nak beli emas, nak tahu macam mana cara beli emas. InsyaAllah sampai. Rehamid, terima kasih. Rosdi, nanti baru beli. Isteri mana ada lagi? Ni bukan emas barang kemas tau. Ni emas ni tak perlu tunggu ada isteri baru beli. Budak-budak anak saya baru umur 1 tahun 2 tahun, dia lahir je dah ada my kit, dia dah ada emas dia sendiri. Dia budak lelaki, dia bukannya pakai pun emas tu. Sebab ni bukannya barang kemas. Ni emas gold bar. Gold bar tak ada siapa pakai pun. Dia ada dalam kapsul, dia ada dalam kad. So tak perlu tunggu ada isteri baru nak beli emas. Okay, emas ni kalau boleh setiap orang mesti kena ada emas dia pegang kat tangan dia. Sebab apa? Bila inflasi, bila ekonomi jatuh, bila wang ringgit jatuh, hanya emas sahaja yang nilainya tak jatuh-jatuh. Okay, sate ni kat kawasan mana ya dek? Dekat section 25 Shah Alam, Taman Seri Muda. Nampak tak tembok warna purple tu? Yang tu sekolah rendah. Okey, korang search je SK Taman Seri Muda 2. Sekolah Kebangsaan Taman Seri Muda 2. Kita menjaga depan sekolah, depan tembok sekolah tu. Dekat dengan area Pasar Malam Taman Seri Muda. Kalau nak location boleh klik link. Okey. Nanti kita akan share location. Cepat abang sambung. Okey. Cerita pasal sahabat insya-Allah. Tapi lapar lah. Sambil-sambil kita cerita pasal emas, pasal sate, kita boleh juga cerita pasal sahabat supaya kita tak ada sembang benda-benda lara. Okey, so insyaAllah ni harga emas hari-hari naik. Harga emas hari-hari naik. Hari ni dapat murah sikit, cepat Betul-betul menabung. Husna crochet betul. So boleh klik link dekat kita orang. Okey, nanti kita akan share korang macam nak beli emas murah. Okey, link kita ada. Korang keluar sekejap daripada live ni, ada nampak link dekat profile bio tu, korang klik je. Cakap nak tahu lebih pasal emas boleh. Tak ada masalah, boleh je. Tak ada masalah. Saya nak makan tadi. Ni contoh kan. Ni kita punya Blessing Hunter 94. Kita punya profile kat sini ada link. Okay, mana link? Q&A tu kan? My shopping. Oh tu ada nombor. Okay. Tu ada nombor. Kat sini ada nombor call tu kan. Korang boleh juga kalau nak call. Okay. Okay. So emas nanti kita sambung lagi. Okay. Memang kita akan tunjuk satu-satu emas. So sekarang ni kita nak share berkaitan dengan kisah sahabat.
kisah yang sangat masyhur, kisah yang sangat famous, macam mana pengislaman Hazrat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan satu orang sahabat yang begitu teguh imannya, sahabat yang begitu rapat dengan Nabi, sehingga kan apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab tu digelar Abu Bakar As-Siddiq. Yang biasa kita dengar Sayyidina Abu Bakar ni satu orang sahabat yang kaya raya, pemimpin yang besar. Memang semua di Semenanjung Arab semua kenal siapa Abu Bakar. So apabila Nabi SAW ceritakan tentang Islam dan sebagainya, terus Sayyidina Abu Bakar terus bagi tahu, aku akan isytiharkan keislaman aku. Daus Awan Biru, okey saya pun ingat gaji bulan ni nak beli emas. Boleh tekan link. Bagi tahu, kita bantu. Dekat link tu ada tulis nak sate, boleh padam nak sate tu, cakap nak tahu pasal emas. Nak boleh. emas. Nak emas. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam Apex. Masya-Allah. Waalaikumsalam Apex Gaming. Setia. Setiap kali kita buat live dia ada, masya-Allah. Terima Sambil kasih makan korang dah 10k. Sambil makan, Sila makan. Belum bulan puasa lagi, insya-Allah. Ada bulan Ramadan tak boleh. Jadi apa yang Nabi cerita, Sayyidina Abu Bakar terus membenarkan percakapan Nabi SAW. Allahu rindu nak makan satu Ustaz. Mailah sini ni ha. Jadi pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar dia isytiharkan keislaman dia di Kaabah. Dia bagi tahu, hari ni aku Islam. Sungguhnya aku bersaksi kepada Nabi SAW. Dia bayarlah. Tak, dia dah bayar kat situ 109 sekali dengan Rana. Dia suruh kata Rana jangan tekan bell, letak je kat situ. So bila Sayyidina Abu Bakar ucapkan keislaman dia, apa yang berlaku, semua orang Arab telah pergi ke Kaabah, telah tumbuk muka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Telah tumbuk, ada yang sepak, pijak, diceritakan Sayyidina Abu Bakar telah hilang rupa asal dia. Nak cakap teruk sangat dia punya pukulan tu. Ya. Dahsyat lah. Kita ni kalau kena tampar, kena tumbuk pun bagi kita dah teruk. Tapi tak hilang muka rupa. Contoh lain, tengok tak cerita WWE ataupun fighter bergaduh tu kan, dia tumbuk, paling kurang mata bengkak. Itu je. Yang ni bayangkan muka dah tak nampak, muka Sayyidina Abu Bakar, sehingga kan berdarah dan akhirnya pingsan. Bila teruk pingsan sangat. telah dibawa ke dalam rumah. Bila dirawat dan sebagainya, bila tersedarnya Sayyidina Abu Bakar, apa yang keluar daripada mulut dia, di manakah Nabi SAW? dia risaukan Nabi. Sayyidina Abu Bakar risaukan Nabi, padahal dia dah dibelasah sampai dahsyat sangat, sampai tak nampak rupa asal, tapi dia bangun je dia cari Nabi. Masya Allah. Ni tangan kanan tau. Sebab kita mirror. Tangan kanan. Kamera mirror. Cina. Jadi macam itulah besar pengorbanan sahabat. Dan ulama bagi tahu, apabila hari ni kita buat dakwah kebaikan, semua akan masuk dalam catatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kerana buku catatan amalan dia tak akan tutup sehinggalah hari kiamat. Dahsyat Besar pengorbanan. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat, hari ini Islam telah dihina, bukannya secara rahsia, tapi secara terang-terangan. Bakar Quran dekat Sweden, macam-macam lah. Even dekat Malaysia sendiri, macam-macam kes hina agama Islam, hina solat. Terima kasih Apex Gaming. Dia bagi apa tadi tu? Dia bagi cheers. Dia bagi apa tu? Dia tanya apa ni? Ustaz doakan. Ni Kak Daya jual juga ke sate bulan puasa waktu petang? Buat jual. Kita buka awal sikit bulan puasa, kita buka pukul 3. Sebelum maghrib, sebelum azan kita tutup dah. Kita nak buka dekat rumah insya-Allah. Ustaz keluar 4 bulan tutup kedai bila? Lepas raya insya-Allah. InsyaAllah lepas raya Azam. Doa Ustaz doakan Alia saya juga ya, insya-Allah. Din kalimah
Abang lapar ya. Lapar. Dia lapar sebab dari pagi tadi dia tak makan lagi. Terima kasih Apex Gaming. Semoga Allah murahkan rezeki, mudahkan urusan, panjangkan umur. Saya lapar daripada pagi tak makan. Korang mesti dah makan kan? So, lagi? Share. Jadi macam tu lah. Kita azam lah pegang usaha sungguh-sungguh. Dan ulama pun dah tafsirkan kita berada di penghujung zaman, penghujung dunia. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Ustazah. Bukan Ustazah ya. Abang, kenapa? Makan habis? Kita tengah tunggu runner. Ada customer order dari Setia Alam. Kita tengah tunggu runner. Sambil-sambil tu tengah terima kasih Apex Gaming. Masya Allah 20 rose, 22, 23, 24, 25 rose. Masya Allah. Puasa-puasa misi rakyat pendang. Masya Allah. Tak puasa. Bagi target sikit bang. Nisan yang lemah. Masya Allah. Terima kasih Apex Gaming 32 rose dia bagi. Semoga Allah murahkan rezeki Apex Gaming dan sekeluarga, insya-Allah. Amin. Jadi kita sama-sama lah usahakan. Dunia ni sekejap je. Kita tahu kita ni lemah, pendosa, banyak buat dosa, kadang semayang lewat kan. Kita tak ikram isteri kita, suami tak layan isteri dengan baik, marah anak, kadang isteri tak taat suami. Kita banyak benda yang kita buat. Tapi yakinlah yang Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pemurah kan. Banyak kisah, banyak riwayat yang menceritakan tentang betapa ihsannya Allah SWT, betapa kasihnya Allah SWT kepada hamba dia. Dalam hadis kursi macam mana Allah bagi tahu apa, satu orang hamba ataupun Bani Adam, dia datang kepada aku dalam keadaan lau balagat zunubuka ananas sama'i summa astaghfartani. Apabila dia datang kepada aku dalam keadaan dosa dia setinggi langit, sepenuh langit, dia minta ampun dengan aku akan ampunkan dosa dia. Sedikit pun tidak ada masalah bagi Allah SWT untuk ampunkan dosa hamba dia. Jadi apa yang kita boleh dapat sebenarnya, faham tak? Ulama bagi tahu dalam agama ni setiap saat semuanya rahmat daripada Allah. Semua hadiah Allah memang nak bagi. Allah memang nak ampunkan dosa kita. Tinggal lagi kita jangan putus asa dengan rahmat Allah SWT. Kadang kita rasa macam, kenapa Allah jadikan aku orang yang miskin, tak handsome, single contoh. Orang yang macam ni, dia mesti kadang-kadang kita akan rasa macam, kenapa macam ni? Yakinlah sebenarnya Allah nak ampunkan dosa kita. Banyak kenapa manusia ni. Tapi Allah tahu kenapa kita dapat macam tu, kenapa orang lain dapat macam ni. Kita kena sentiasa doa dan syukurlah sebenarnya. Bila kita rasa kita terima kasih Apex Gaming. Bukanlah Ukti lah. Ukti Apex Gaming pula. Ukti Perjuangan Hijrah. Send hand hearts. Masya Allah. Dia kalau pat kulit dia tak nak makan. Padahal aku sedap. Sebab dia nak jaga badan. Dia bagi Umi makan. Jadi macam tu lah. So kepada korang yang kat luar sana, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Nak bagi tu ihsannya Allah SWT dengan hamba dia. Satu orang yang dah tertinggal sembahyang, kan kita tahu pahala berjemaah macam mana. Dapat 27 kan. Jadi bila kita terlewat sembahyang pergi ke masjid, hatta kita dah terlepas takbiratul ula sekalipun, Allah tetap akan bagi ganjaran yang penuh kepada mereka yang datang daripada rumahnya ke masjid. Sebab tu jangan putus asa. Kalau Allah ni memang nak bagi kepada hamba dia. Faham tak? Kadang kita rasa macam alah dah terlepas kan, tinggal je lah, semayang je lah kat rumah. Kadang kita iman lemah kan. Tapi yakinlah, lepas tu si isteri kalau boleh targib, ajak dengan kasih sayang, bagi tu abang sempat lagi pergi masjid, semayang je. Macam tu lah. Bolehlah hidup kasih sayang. Terima kasih. Wow. Aduh, tak sempat. Nak screenshot tak sempat. Masya Allah. Bagi lain sikit. Sempat screenshot. Terima kasih. 1, 2 kucing berlari. Assalamualaikum Umi dan Abi. Abi dan Umi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagi apa? Pantun. Masya Allah. Comel je. So macam tu lah. Ni tadi ada orang tanya, abang ni Piu Said ke? Bukan. Bukan. Tak ada kaitan. Kalau Haris dia punya ayat bukan.
Tak ada kaitan. Bukan dia. Nampak Doakan sama Ustaz tapi Azlan bukan 4 dia. InsyaAllah, sama-sama lah. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Ukhti Perjuangan Hijrah. Masya Allah. Terima kasih Ukhti Perjuangan Hijrah. Bagi macam-macam gift. Ya Allah. Itulah. Bagilah hint sikit. Kita nak screenshot. Tak sempat. Apa pun, nak tanya Ustaz-Ustazah, kalau kita berjemaah kat rumah boleh tak? Jawab sayang. Sebaik-baiknya lelaki, untuk lelaki kan, tak kisahlah kalau dah lepas akhir balik, sebaik-baiknya lelaki kena solat dekat masjid, dekat mana azan dilaungkan. Isteri dia kena solat kat rumah. Sebab baik tempat solat untuk perempuan adalah rumah. Sebaik-baik tempat solat untuk lelaki adalah solat di mana azan dilaungkan, dekat masjid ke surau yang mana berdekatan dengan kita, yang mana ada azan dilaungkan, dekat situ kita Dia solat. sebab apa tahu? Sebab kita kena faham, daripada zaman Nabi SAW memang ada ancaman mereka yang tak pergi solat berjemaah. Zaman Nabi yang tak pergi solat berjemaah ni munafik je. Nabi suruh bakar rumah yang orang yang Terima tak solat. kasih. Masya Allah. Tak sempat lagi screenshot. Runner bang Ni abang, dia punya. Nanti- Ketika dia letak je kat situ, tak payah tekan bell. Letak je atas tembok, dia kata. Sebab tu ada ancaman khas. Okay, Nabi memang kata kalau bukan kerana wanita dan kanak-kanak yang dalam rumah tersebut, aku arahkan orang untuk bakar rumah tu. Jadi Rumah orang yang lelaki yang solat dekat rumah lah. tapi yang tak kalau solat dekat kata salah berjemaah. ke solat kat masjid kat rumah, tak salah. Cuma kita nak bagi tu keutamaan solat berjemaah. Pentingnya solat Ya. dekat masjid. So yang lelaki kita usahakan solat di masjid, yang perempuan solat di rumah kita. Kita buatlah, kita tak faham. Kan, saya pun tak faham, misi tak faham. Kita semua tak faham. Yang faham Nabi dengan sahabat je. Nak tahu sesuatu kampung tu, sebuah kampung tu berkat, kita tengok berapa ramai orang yang solat dekat masjid dekat kampung tu. Contoh Taman Seri Muda. Okay, taman ni ada satu masjid. Okay, berapa ramai orang yang solat kat masjid tu. Okay, kat situ kita boleh nampak berkatnya tempat tu. Okey, sebab apa masjid? Sebab Allah SWT akan turunkan rahmat di masjid. Yang pertama di Masjid Mekah dan juga Madinah. Daripada masjid itulah akan pergi ke seluruh masjid-masjid dunia, seluruh alam. Yang mana masjid inilah tempat beribadah, tempat suasana malaikat, kan. Banyak kalau nak ikutkan ganjaran masjid ni, masya-Allah besar ganjaran dia. Sebab tu bukannya semata-mata kita pergi umrah, kita pergi haji sahaja kita solat dekat masjid. Kita tak ada duit lagi nak pergi umrah haji, so kita tak solat dekat masjid. Tak boleh macam tu. Kita latih diri kita sembahyang di masjid. Latih. Sebab okey, kita pergi umrah berapa lama je? Kita dalam 2 minggu, 3 minggu je. Paling lama pun 3 minggu. Biasanya 2 minggu macam tu. Masya-Allah. Allah, terima kasih Haryati bagi trofi. Okey. So bila kita dah balik ke kampung kita, kampung halaman kita, balik ke rumah kita kan daripada umrah tu, so kita takkan nak solat. Kita nak solat kat rumah. Kita kena solat kat masjid. Takkan kita nak ulang-alik pergi Mekah balik kot. Abang tu tak puasa. Tak puasa ke tak puas? Tak puasa. Tak maaf puasa. lah. Saya Dia- misalnya lemah. Dia bakar sate. Dia bakar sate. Bakar sate ni memerlukan tenaga yang sangat banyak. Dah Sebab dah bang, apa? tak lama. Kita haus. Masa bulan puasa lagi dahsyat ujian orang yang bakar sate, yang jual benda bakar-bakar ni, makanan doa lah. Sebab apa lagi tahun lepas kan kita menyaga depan kita orang tu ada orang jual air, balang, air jus, macam-macam jenis air buah. Ya Allah, dengan kita haus, kita bakar sate, haus, masya-Allah. Allah je tahu betapa hausnya kita tu, macam duduk kat padang pasir. And then depan kita tu ada orang jual air buah pula. Ya Allah, memang inilah. Kita kena tahan lah kan. Sebab tu puasa wajib. Kalau puasa sunat itulah kita lemah kan. Kita tak boleh nak tahan lagi. Dah bang, tak lama maghrib dah. Salam dari Kota Kinabalu. Kita baru pukul 6, belum maghrib lagi. Bye, Assalamualaikum. Abang tu tak puasa. Oh, tadi tu. Nanti Ramadan berniaga kat bazar ke? Tak, kita berniaga kat tempat yang sama, dekat sini, dekat Seksyen 25 Shah Alam, Taman Seri Muda, berhadapan dengan tembok sekolah kebangsaan Taman Seri Muda 2. Okay? So korang doakan, okay, kita sama-sama jadi insan yang terbaik kan, jadi umat yang terbaik. Sate satu batang berapa kak?
Sate kita untuk daging batang pinang RM1.70. Untuk sate ayam RM1.50. Kalau nak order, boleh pergi dekat profile bio. Klik je link dekat profile bio tu. Kedai kat mana kak? Dekat seksyen 25 Shah Alam sayang. Citah nama Citah. Ui, Citah. Pergi dekat kita punya profile. Ada nampak link. Korang klik je link tu. Okay? Ni profile TikTok kita ada nampak link tu, http www. Tu klik je link tu. Boleh, nanti kita bagi detail pasal sate. Okay? Umi, saya nak tanya lah, salah ke kalau tak tinggi ilmu baru pakai pudah nikab? Uti perjuangan hijrah. Actually sebenarnya pakai nikab ni dia tak wajib. Untuk dia yang wajibnya untuk mazhab Imam Syafi'i ni, tutup seluruh anggota badan untuk perempuan kecuali muka dan tapak tangan. So bawah dagu yang patut ditutup dulu sebelum kita pakai nikab. Kita kena beratkan untuk pakai hand sock, tutup lengan sampai sini. And then pakai stocking dulu. Lepas tu pakai anything yang boleh cover dagu. Bawah ni double chin. Yang tu paling kita kena titik beratkan. Lepas tu labuhkan tudung. Okay, ada orang sekarang ni pakai nikab ni macam trend. Pakai tudung tak labuh. Okay, pakai tudung nampak dalam. Jarang satu hal. Tudung dia angkat nampak bahu. Actually sebenarnya bentuk bahu ni pun aurat juga. Dia akan nampak bentuk badan kita. Tapi kita jangan cela, jangan hina, jangan cela. Marah orang yang macam tu. Orang yang cuma bermaksiat. kita bila kita tengok benda macam tu, kita bukan cela dia. Kita jangan cela dia, jangan kutuk dia. Okey. Kita pandang tu dari sudut kita ambil iktibar. Kita jangan jadi macam tu. Okey? Kita pakai sebaik-baik pakaian yang cover sepatutnya, yang perlu di cover. Okey? Ada setengah orang dia pentingkan pakai nikab daripada cover aurat yang sebetul-betulnya. Lengan nampak tak pakai hand sock, tapi pudah pakai. So sebenarnya mana yang wajib? Yang wajib sebenarnya tutup lengan, tutup kaki. Untuk mazhab Imam Syafi'i kena pakai stocking. Tapi ada ramai orang kadang kita nampak even bukan tepi pantai pun kan. Kalau tepi pantai tu memang ramai lah kita nampak kan. Tapi kalau kita macam bukan darurat sekalipun, orang dia pakai pudah, dia still pakai pudah, tapi untuk kaki dia tak cover. So kita kena doa untuk orang macam ni. Dan kita jangan buat macam tu. Kita pakai betul-betul. Masa yang sama kita kena cakap dengan hikmah. Kadang hari ni kita buat dakwah, kita ajak orang kepada kebaikan pun kita tak hikmah. Kadang kita mulut ni lagi tajam daripada pedang. Asbab mulut, macam mana satu orang yang boleh berubah, tapi asbab mulut kita yang tajam, orang tu tak berubah dan lagi teruk daripada yang sedia ada. Sebab tu kita kena dakwah bil hikmah. Ajak dengan penuh kasih sayang, cerita tentang kelebihan. Sebab tu kalau korang tengok, macam hari ni kita tengok orang yang teruk-teruk, macam tak ada masa depan, tak ada harapan. Kita jangan pandang macam tu. Kita kena rasa dia umat Nabi. Selagi dia ada kalimah la ilaha illallah, dia umat Nabi SAW. Kita bertanggungjawab untuk bersama-sama ajak mereka untuk ke arah jalan yang betul. Bukan kita hina dia, kita marah dia. Sebab tu kadang-kadang benda bila masuk media sosial ni, dia jadi benda lain lah. Salam, nak waste apa? Nak pergi kedai? Boleh waste SK Taman Seri Muda 2. Kita ni nampak tak? Warna purple tu. Purple tu tembok sekolah tau. Boleh waste Sekolah Kebangsaan Taman Seri Muda 2. Sebab kat sini Sekolah Kebangsaan ada 2. So waste yang SK Taman Seri Muda 2, InsyaAllah jumpa. Kalau tak tahu, boleh minta location dekat kita. Klik je link dekat profile bio, nanti kita bagi link. Okay? Ukti perjuangan. Sebab banyak yang cakap sama saya, kalau tak tinggi ilmu agama, tak ngam pakai pudar dan nikah. Tak, sebenarnya bukan macam tu. Dia bila orang yang cakap macam tu, dia cakap kau ilmu agama kau ni tak cukup tinggi, kau tak boleh pakai pudar. Bila dia cakap macam tu, sebenarnya dia telah merendahkan kemampuan orang tu. Kita tak boleh contoh comel. Kita tak boleh tunggu ilmu kita sampai tinggi baru kita nak tutup aurat. Tak boleh. Contoh, walaupun pudah ni bukannya aurat, bukannya wajib, bahagian muka ni bukan aurat, tapi kalaulah benda tu, contoh zaman sekarang ni zaman fitnah, kadang-kadang kita keluar daripada rumah, contoh kalau kita keluar kita rasa macam lebih selamat pakai pudah, kita pergi tempat yang bercampur lelaki perempuan, contoh macam mall,
Okey, kita pergi tempat yang macam kedai, pasar, yang bercampur lelaki perempuan, lepas tu kita lagi selesa kita pakai pudar. Okey, Ada order tadi? boleh pakai, tak ada masalah. Asalkan Order aurat yang wajib kita tutup betul-betul, insya-Allah. Tengok tu salji. Salji turun dekat si muda. Berapa? 7 dah kan? Ha. Kakak dah pernah rasa ke? Tak. Duduk sini ke? Ustaz Ustazah nak tanya, kalau berkumur kan, air lebih-lebihan kumur tu jadi kalau kita tertelan batal tak puasa? Kalau kita sengaja telan batal, tapi tengah berpuasa memang berkumur-kumur ni makruh. Kalau boleh elakkan berkumur. Ayam. Anak mana? Anak dekat rumah mak mak mertua, dekat rumah opah dia. Okey. Nak makan sikit lagi. Umi Abi cuba bagi nasihat sikit pada pasangan yang berniat nak kahwin. Masya Allah. Abang bagi bang. Berniat nak kahwin baguslah. Ada niat nak kahwin, Masya Allah. Kenapa kahwin? Kenapa Ni kahwin? boleh jadi haram, boleh jadi harus, boleh jadi Kahwin makruh. ni dia ada banyak hukum, tertakluk pada orang tu sendiri. Ada orang dia diharuskan kahwin, ada orang diwajibkan kahwin, ada orang dia punya keadaan tu dimakruhkan kahwin, ada orang diharamkan kahwin. So, kenapa kahwin? Kenapa nak kahwin? Dah cukup kita punya apa namanya? Kerja dekat mana? Keperluan kita cukup ke? Duduk sini. Kita punya ilmu agama ni cukup, ataupun kita punya nafsu ni membuat-buat ke? Kita tengok perempuan, contoh lelaki dia tengok perempuan, dia membuat-buat nafsu dia. Dia ada kategori ni kahwin ni. Okey. Anak mana sudah berapa lama bernikah? Okey, bernikah daripada umur 13 tahun. Sekarang dah umur 29 tahun. Berapa lama tak tahulah. Daripada 2008 sekarang dah 2023. Suara macam Ustazah Asma aje. Tak bukan. Ustazah Asma Arun lagi bagus, masya-Allah. Idola, crush. Sini ni ya bang. Crush saya tu Ustazah Asma Arun, crush saya. InsyaAllah ada rezeki boleh jumpa Ustazah Saya pun Asma content Arun. creator. Saya pun content creator. Oh, ya ke? Ya ke? Buat mana apa? Dekat apa TikTok? Semua. Masya-Allah. Abang dah. 10 lagi. Sambil-sambil. Saja je ni. Diorang duk tanya-tanya. Kita ni bukan ustaz-ustazah pun. Saya umur 22 tahun, masya-Allah. Dah tua dah kita orang. Kejap je dah umur 29, 30. Asap. Dia TikTok ni asap ni dia sensitif sikit. Content creator kat platform mana? Saya dekat company buku. Oh, buku. Lepas tu? So, jadi saya jadi content creator untuk buku budak-budak. Oh. Di bahagian media lah. Marketing digital. Tu selalu buat dekat platform mana? Banyak IG lah sekarang. Sebab nak bina branding dulu Oh, kalau ni memang branding dekat situ kan. Kalau TikTok ni untuk kita laju. Boleh juga ni, kita orang punya kad. Nanti boleh juga. Oh, ada TikTok. Pernah TikTok, tengok ke kita YouTube. orang kat mana? Tak. Orang pun rakyat marahan. Itulah kita orang ni sahaja je ni. Ada orang tanya kita jawab. Semoga saya jumpa ustaz nanti. Boleh datang sini. Datang ke Seksyen 25 Shah Alam Taman Seri Muda. Boleh jumpa. Nak konsult pasal emas pun boleh, insyaAllah. Kalau nak tanya pasal emas pun boleh. Nak tahu harga emas, macam mana nak beli emas, macam mana nak tahu beza emas, mana yang bagus. Emas barang kemas ke, gold bar ke, dinar ke, mana yang bagus, kita boleh explain, insyaAllah. Akak minta diri dulu ya. Terima kasih. Semoga Allah mudahkan segala urusan, insyaAllah. Terima kasih Ani Yazid. Tak nampak? Saya Sekejap, tahu. apa nak tengok? Oh, I see. Kita dekat Seksyen 25 Shah Alam Taman Seri Muda. Sorry lah kalau explanation tadi pasal apa puddah apa semua tu ada tersilap, terkurang kat mana-mana. Kalau nak lagi detail, tanya pasal hukum hakam ni, kita boleh rujuk yang lebih arif, lebih pakar, lebih layak.
Boleh tanya kat ustazah. Dia better sebenarnya belajar agama ni. Okey, belajar pasal hukum ni better kita berguru, kita bertalaki, lutut ke lutut. Kalau boleh jumpa, kalau perempuan jumpa ustazah, lelaki jumpa ustaz. Kalau boleh berdepan. Dia lebih baik berdepan daripada kita dengar-dengar macam ni. Sebenarnya dia boleh, tak ada masalah kalau dah tak ada pilihan kan. Tapi sebaik-baiknya kita belajar agama ni kita kena jumpa depan-depan dengan ustaz-ustazah. Walaupun sekarang ni zaman dah mudah kan, semua hujung jari boleh tengok dekat YouTube apa semua. Alamak tersebut pula. So sebenarnya sebaik-baiknya kita kena jumpa depan-depan. Gohwah Shibam, terima kasih ya ustaz-ustazah dengan pencerahan. Saya minta dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faham Ummi. Itulah, sorry lah ukhti perjuangan hijrah. Awak tanya pasal apa? Nak pakai pudah tu. Tapi rasa macam tak layak. Sebenarnya kalau awak rasa macam awak punya aurat yang lain tu semua dah okey, awak dah cover semua, boleh je pakai pudah, tak ada masalah. Jangan hiraukan apa orang nak cakap. Kalau rasa macam pakai pudah tu awak lagi selesa, lagi rasa selamat, boleh teruskan pakai, tak ada masalah. InsyaAllah boleh je. Sebab kita pakai tutup aurat, kita pakai ikut sunnah ni bukan sebab manusia. Jangan kita pakai sebab manusia. Bila kita pakai sebab manusia, kita cepat down. Bila orang cakap itu, cakap ini, kita rasa down apa semua. Dia ambil anak Boleh. 17. Oh, duduk sini je duduk dalam Pasapuri. Pasapuri yang damai tu. Pasapuri damai. Saya datang ya. Boleh. Umi, saya sahabat Umi dari IG. Kak ada jual nikah lagi ke? Tak ada Ummu Syubra. Kak. Tak ada, kita dah tak jual dah nikah. InsyaAllah lah kalau ada rezeki kita buat comeback. Sekarang kita fokus pada sate je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AS apa ni? NAK. Yang nikah list ujung tu beli mana tu? Yang ni ke? Yang ni orang bagi. Ni nikah Thailand sebenarnya. Dah lama ni, daripada ribu apa tah? Daripada sebelum Haris lahir lagi. Orang bagi tengok ni dah cabut-cabut dah. Sebenarnya bunga dia banyak. So cabut-cabut dah, ni manik-manik ada cabut-cabut. Ni semua daripada apa? Orang bagi sebab dia dulu dia jual, sekarang dia tak jual dah. So sebab bukan beli, nak share tu pun orang dia tak jual dah. Umi semalam ada tengok dekat story abang Anik cerita pasal kisah Nabi. Nak tanya apa maksud Hazrat? Ya Umi, Hazrat apa bang? Hazrat ni Urdu, dia mulia, tuan yang mulia. Hazrat tu bahasa Urdu. Dia maksud dia tuan yang mulia. Orang yang mulia, bukan yang ada video pakai 2 layer. Pakai 2 layer yang mana Tak sabar nak buka sate kopeto Najwa. InsyaAllah. Terima kasih Najwa. Masya-Allah. Najwa ni yang tadi tu, pagi tadi. Kita punya dia ada beli sate kopeto juga. InsyaAllah semoga Najwa puas hati dengan rasa sate kopeto, InsyaAllah. Okay, nanti share lah Najwa. Letak dekat story ke tag kita orang makan sate kopeto. Saya dah beli sate hari tu. Jauh-jauh pun saya sanggup tunggu disebabkan mengidam. Sedap, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Terima kasih. Allah bagi sedap. Masya Allah. Sate tak mampu nak bagi sedap. Orang yang buat sate pun tak mampu nak bagi sedap. Orang bakar sate, orang bungkus sate, orang yang cucuk sate, semua tak mampu nak bagi sedap. Yang bagi sedap adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana sis istiqomah pakai full black? Sebenarnya pakai full black ni lagi senang daripada pakai color-color. Lagi-lagi kita menjaga sate ni. Tengok ni, belum kotak sana, kotak sini, kena habuk, kena arang, kena asap. Bila kita pakai color-color, kita kena jaga daripada kotor lah. Bila color-color ni nak tudung pudah ke nampak kedut, nampak kotor. Tapi bila pakai hitam ni lagi secure sebenarnya. Warna yang terbaik untuk perempuan adalah warna hitam. Dari dulu lagi suami dah suruh pakai color hitam. Tapi biasalah perempuan kan, dia macam nampak color tu cantik, color ni cantik, dah tak nak pakai hitam. Indah lagi kalau pakai full black. Ya betul. Haris tak ikut Umi sekali ke? Haris hanya ikut kalau opah dia ada urusan, opah dia tak boleh jaga dia, baru dia ikut. Sebab kadang-kadang bila dia ikut, ya Allah, sabar je lah.
Jatuh kerusi. Apa? Nak pergi kat jalan raya, nak pergi situ, pergi sini. Ya Allah. Okay, InsyaAllah kalau kita ada, sebab kita tengah bakar sikit ni customer punya sate. So kalau kita tengah free sikit, kita akan sambung share lagi kisah para sahabat ke, InsyaAllah. Okay. So kalau korang ada tanya apa-apa, tanya pasal sate ke, pasal emas ke, boleh. Okay. Umi, saya minta diri dulu sebab nak sambung kerja lagi. Assalamualaikum Umi, jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ukhti Perjuangan Hijrah. Bye, Assalamualaikum. Terima kasih korang yang tolong like live. Masya Allah, 17k, nak dekat 20k. Masya Allah. FYP korang tolong tulis hashtag FYP. Terima kasih. Masya Allah. Dapat topi tapi tak sempat screenshot. Terima kasih Ukhti Perjuangan Hijrah bagi cap. Maknanya dia boleh detect lah. Pakai pudah pun boleh detect juga. Pakai topi. Akak macam mana nak mula pakai pudah? Actually sebenarnya pakai pudah ni, kalau kita rasa macam kita dah bersedia, kita pakai je, tak ada masalah. As long as kita punya aurat yang lain, contoh macam kita punya lengan, kita dah biasa istiqomah pakai handsock, kita dah istiqomah pakai stocking, kita dah istiqomah untuk cover dagu bawah ni. Okay, tak ramai orang tahu. Contoh bila kita solat untuk Imam Syafi'i punya mazhab ni, perempuan solat wajib cover dagu. Terima kasih Putri bagi hashtag FYP. Okay, bawah dagu kita ni dikira aurat juga, double chin kita ni. Sebab tu kalau kita tengok telekung, dekat telekung perempuan dia ada satu lapisan dekat bahagian bawah telekung tu, dia tutup bahagian sini. So sebenarnya apa yang kita pakai kat dalam solat tu juga yang kita kena pakai kat luar solat. So kalau kat dalam solat kita kena cover dagu, luar solat pun kita kena pakai tudung ataupun apa-apa yang boleh cover dagu. Tak kisahlah kita pakai khimar ke, nak pakai telekung sekalipun, kalau kita keluar, as long as kita cover kita punya aurat, kita dah boleh keluar. Okay, pakaian terbaik yang kita pakai masa solat dan kita pakai juga luar solat. So nak pakai pudah tu extra. Okay, kita dah tutup yang wajib, kita boleh tambah, kita boleh pakai pudah untuk cover, untuk rasa lebih protect. Okay, diri kita rasa lebih selamat. Adik akak masih sambung belajar tahfiz ke Apex Gaming, yang Zulkarnain tu ke, dia dah stop dah. Dia tolong abang berniaga. Sebab hari tu masa yang KP hari tu, dia kan semua madrasah, semua tahfiz tutup balik rumah. So bila dia dah start balik rumah, lepas tu dia pun dah tolong berniaga apa semua, dia dah tak nak sambung. Oh, kakak tu ni. Yang ni kan? Okay, terima kasih Kalau nak order ke apa, kat tadi dulu lah. Terima kasih jual InsyaAllah. Terima kasih Siti Sita. Follow the host. Kedai apa ni? Kedai JSE. Akak doakan kami dapat keluar masturat. Dah lama nak keluar masturat tapi iman masih lemah. Masya Allah. Semoga dimudahkan urusan, dipilih Allah. Kita pun dah lama dah lama. Kita keluar 2 bulan hari tu pergi US, balik belum keluar lagi. Itulah insyaAllah Azam cakap dengan suami, cakap teringin nak keluar masturat 3 hari waktu bulan puasa. Tak pernah lagi keluar waktu bulan puasa. So teringinlah juga nak keluar waktu bulan puasa. Haris tak ada masalah sebab dia dah tak menyusu. Dia dah stop menyusu masa dia umur 2 tahun hari tu, yang pergi US tu. Lepas tu dia pun sekarang tidur dah pandai dah, tidur sendiri. Dia dah boleh tidur dekat rumah atuk opah dia. Tak ada masalah pun. So insyaAllah lah
Semoga bulan puasa ni dapat keluar. Teringitlah nak rasa keluar masa bulan puasa. Doakanlah juga untuk kita juga, InsyaAllah. Abang nak share. Okey dah. Ah? Saya Apa pula? abang tengah buat ni. So korang ada benda nak tanya, InsyaAllah mana yang kita tahu kita jawab lah. Tapi kalau boleh jangan tanya pasal hukum hakam. Sebab apa, kita ni bukannya ustazah pun. Ada belajar tapi kita takut apa yang kita cakap tu salah cakap ke apa. Sebab kita tak mengajar kan. Kita bukannya, kita bekas pelajar yang tak mengajar. So actually dia bagus bila kita habis belajar kita mengajar. Sebab kita akan refresh balik apa yang kita belajar tu. Kita akan mutola'ah balik apa semua. Tapi itulah sebab kita menyaga, kita tak sambung mengajar. InsyaAllah moga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Semoga Allah mudahkan urusan korang semua yang join live, yang tolong share, yang tolong komen, yang tolong like. Masya Allah, semoga Allah mudahkan rezeki, mudahkan urusan. So kalau korang nak order sate, boleh je, masih sempat insyaAllah nak makan untuk berbuka ke. Okay, insyaAllah hari ni kita mungkin akan tutup awal sikit. Sebab apa? Kita nak temankan ni kakak ni nak pergi 3687. Ada orang dah pergi ke rumah hijau tanya, doakan saya nak keluar 40 hari di Sabah, insya-Allah. Semoga Allah mudahkan urusan. Pilih awak untuk keluar 40 hari insya-Allah. Simpan emas. Ni dah ada orang tanya pasal simpan emas. So kalau korang nak tanya selain daripada sate, boleh je. Okay, terima kasih. Imran Bad. Ana nak keluar tapi belum ada pasangan, tolong doakan. Actually kalau untuk perempuan, kalau nak keluar, boleh keluar dengan apa ni, ada orang tanya. Kalau untuk perempuan, kalau nak keluar masturat, actually boleh. Tapi dia dengan mahram dia. Means sama ada keluar dengan ayah dan ibu dia ataupun abang dia. So kalau kalau kita nak keluar, doakan ataupun kita ajak kita punya parents, okay, mak ayah kita. Ayah tu dia kena keluar dulu. Okay, ayah tu dia kena keluar dulu, kurus at least 3 hari. Dan dia kena bawa mak. Dan kita boleh ikut sekali. Kita sebagai anak kita boleh ikut sekali. Kita belum ada suami kan, kita boleh ikut sekali insyaAllah. Okay, susah pakai pudah nak makan, teringin nak pakai. Tak ada susah pun, senang je, selak je, tak ada masalah pun. Still mulut dia still kat sini. So nak makan tu je selak je. Contoh macam ni kan, selak je. Okay, ni ada 2 lapis. Kalau tak ada 2 lapis pun boleh selak macam biasa, makan macam biasa, tak ada masalah pun. Sebenarnya bila kita dah terbiasa, senang je. Tapi kadang-kadang comot tu biasalah. Sebab tu pakaian yang terbaik untuk perempuan warna hitam. Bila warna hitam, comot pun tak nampak sangat. Untuk permulaan, nak pakai pudah boleh try pakai colour gelap dulu. Kalau tak nak hitam, boleh pakai blue black ke, dark purple, dark chocolate, dark brown. Okay, colour yang gelap-gelap. Doakan saya, InsyaAllah. Janganlah jadi macam saya, habis lupa semua yang belajar dulu. InsyaAllah, samalah. Ana selalu nusrah jemaah je. InsyaAllah ada rezeki boleh keluar. Okay, Kak, saya nak tanya pasal pudah, boleh ke? Susah tak pakai pudah nak makan depan public? Teringin nak pakai. Senang je, selak, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Senang je. Kita je kadang-kadang tu kita sendiri. Alamak, kawan abang datang. Kita sendiri yang kita sendiri yang susah kan. Sebenarnya tak susah pun, tak susah mana pun. Sama macam kita pakai mask, face mask pun. Alhamdulillah. Okay, kenapa dulu kita rasa macam susah je nak pakai, nak makan sambil pakai face mask. Tapi sebabkan semua orang dah pakai, kita rasa senang je. Yang urut isu je. Betul tak susah pakai pudah bila nak makan, senang je. Betul tak susah pakai pudah bila nak makan, senang je. Betul. Adam Sufinas. Betul. Dia sebenarnya bila pakai senang je, tak ada masalah pun. Kita jangan terlampau macam nampak susah lah, susah lah. Kita kena pandai, maksudnya
adapt dengan suasana. Contoh, kalau kita nak makan dekat public, kita nak makan dekat restoran, untuk permulaan kita cari tempat yang rapat dengan dinding. Biasa macam saya dulu first nak pakai pudar, saya akan cari tempat yang Adalah. rapat Kata dengan nak dinding. datang. Sini. Contoh macam cari yang dinding di sebelah kanan. Okey? Sebab kita makan pakai tangan kanan kan, cari dinding sebelah kanan. So bila kita selak seluas-luasnya pun, sebelah kita tak ada orang, sebelah kita dinding je. Tu permulaan lah, cari yang sebelah dinding. Ataupun kalau tempat tu lapang, biasanya saya akan suruh suami duduk sebelah kanan. So kalau kita selak pun, suami dia cover, dia tutup. Dia macam ke depan ke badan ke depan ke badan dia sendiri. Okey, nampak kita senang untuk makan. Nyorok sikit sebelah dia, macam tu lah. Alhamdulillah saya dah setahun pakai pudar. Semoga saya terus istiqamah, insyaAllah. Amin. Umi doakan saya ya Husna, insyaAllah Husna. Semoga Allah mudahkan urusan. Okay. Bakar sate. Terima kasih. Samalah suami jadi dinding. Selalu biasa suami dia jadi dinding. Kalau tak ada dinding, suami jadi dinding. Ataupun selak je, tunduk sikit selak, tak ada masalah pun. Janganlah korang rasa macam dia tak ada suami, tak ada dinding, rasa macam tak boleh pakai. Tapi kalau permulaan tu baru nak belajar-belajar, boleh je time pakai tu selak je, terus naik ke atas, tak ada masalah pun. Macam emak saya pun, dia walaupun selalu keluar masturat, tapi bila kita keluar masturat ni, kita pakai hanya kat luar. Bila dalam rumah, time kita makan apa semua, kita buka, kita pakai pakaian biasa, pakai tudung biasa. So tak ada masalah pun. Bila dia dah start pakai niqab dekat luar, dia tak biasa untuk makan pakai niqab, pakai pudar. So dia akan buka macam biasa, buka aja. Sebab dia tak nak, kita jangan tunjuk yang Islam ni macam susah tau. Sebenarnya mudah je. Salam sis, boleh recommend tak tahfiz untuk anak saya yang baru 9 tahun yang boleh terima? Sebab saya pun anak kecil lagi, so tak tahu sangat lah tahfiz yang bagus. Sebab belum hantar anak lagi. Tapi adalah beberapa tahfiz yang kita tahu. Cuma kita tak tahulah sejauh mana bagusnya tahfiz tu. Kita boleh, maksudnya boleh try cari, okey, yang sebaiknya kita tahu dia punya mudir. Sebaik-baiknya cari tahfiz yang kita tahu yang mudir dia tu pun seorang yang ada ilmu. Jangan macam, sebaik-baiknya lah cari mudir yang ada ilmu, dia pun ustaz. Sebab banyak tau tahfiz sekarang ni yang mudir dia bukan ustaz, mudir dia orang biasa yang ada duit. So dia bagi dana, dia buka madrasah, tapi dia panggil ustaz untuk mengajar. So dia tak, so nanti dia punya apa namanya, peraturan apa semua tu macam tak berapa, tak macam ikhtilat apa semua tak berapa bagus lah, tak jaga sangat. Betul tu Kak, saya pun selalu pilih dinding sebelah kanan. Itulah antara yang kita boleh share. Tapi itulah, kita tak tahu kan. Boleh je kita, sebelum kita masukkan anak kita kat tahfiz, kita boleh research, kita boleh tanya-tanya dulu siapa yang pernah masukkan anak kat situ, macam mana, okey ke, budak-budak kat sana okey ke, ada kes bully ke, apa-apa, kita boleh tanya-tanya, tak ada masalah pun. Kita boleh buat kira orang cakap usha-usha dululah. Kak saya out dulu ya, Kak Sabah nak masuk waktu maghrib dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh, tak ada masalah, insyaAllah. Boleh. Selamat berbuka puasa pada semua. Boleh, kita orang pun nak kemas juga, sebab kita orang nak teman Mak Lang Haris, dia nak berbuka kat luar. Kita nak bawa kan. Masuk dekat Melaka tempat saya tu, di situ semua okey, insyaAllah. PS Gaming. Boleh suggest pada orang yang tanya tu, insyaAllah. Tahfiz mana yang bagus untuk budak 9 tahun. Assalamualaikum Ahliah Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nak kemas-kemas sikit sebab kita pun nak tutup awal insyaAllah hari ni. Berapa bang? Berapa? 5 daging? Terima kasih, tolong like live pada yang puasa hari ni. Selamat buka puasa. Okay, insyaAllah dah tak lama dah nak masuk bulan Ramadan. Ada plastik bang? Plastik sampah.
tahfiz dia ya, sebab banyak tahfiz tanya tak lepas umur 9 tahun. Hafiz Gaming boleh respon pada akak ni, Umi Yati ni. Dia tanya pasal tahfiz. Tak, dia nak makan kan? Tak ni sayang terlebih potong, so saya masuk plastik. Bila balik? Minggu depan ni tau. Pakai pinggan lah. Berdua tu. Kenapa? Dah. Oh, tu sibuk je. Ya, pagi saya sekarang kelas semi mana pukul 8. Ha? Saya semi bagi pukul 8. Sampai pukul? Ha? Sampai pukul? Pukul 6. Okey tu. Dekat je UM dengan PJ. Tu mana kat kelas PJ lah. Kat macam operator Ustaz, tak layak lagi dia macam tu. Okey, terima kasih sama-sama. Madrasah Nurul Ilmi dekat Rambia. Bagus-bagus sharing. Korang like lah sikit. Dah dekat 20k ni. Like sampai 20k insyaAllah. Sikit lagi nak 20k. Saidah, Assalamualaikum Kak Daya. Nak tanya macam ni boleh tahan je pakai nikop dalam panas dengan asap lagi. Kena pilih material nikop yang sebenarnya semua material okey je. Ya api. Semua material nikop biasanya orang ambil yang senang bernafas lah, yang breathable lah. Tapi kalau rasa macam kita ada satu material yang kita selesa, boleh stick dengan material tu. Okay, sebab kita nak pakai lama kan, betul nak kena asap apa semua. Tapi sebenarnya kalau nak pakai apa-apa nikop pun boleh je. Kalau dah biasa okey je, tak ada masalah pun. Kita bukannya duduk dekat depan api contoh. Asap tu kan, api tu kita bukan duduk dekat depan dia pun. Boleh je bernafas macam biasa. Kita bukan menghadap je api tu. Lagipun yang membakarnya dia ni. Kan bang? Kadang-kadang je kalau dia pergi solat ke apa ke, tolonglah bakarkan. Kita ada pembantu, tolong tukang bakar. Ni ada masuk sini. Kuah nak face. Saya letak siap-siap simpan. Nak kemas-kemas barang. Kita nak tutup. Kak, saya minta diri dulu ya. Terima kasih atas perkongsian. Semoga akak abang sihat selalu insyaAllah. Amin. Terima kasih sebab join live. Lain kali join lagi, okey? InsyaAllah malam-malam kita buat live dengan Haris. InsyaAllah malam ni nak pergi makan-makan bawa Haris. Boleh buat live dengan Haris ni insyaAllah. Boleh join malam ni, okey? Okey lah, kita pun nak tutup, nak kemas dah ni. Terima kasih pada semua yang join live. Oh ya, sikit lagi nak 20k lah. Tunggu-tunggu sampai 20k. Korang tolong like. Terima kasih My Little Butterfly, like the live. Sikit lagi. Dah dekat 20k. Ha? Dia tak apa lah, boleh je makan. Cepat lah. Tak, kemah je. Ha? Wow, dah 10k bang. Okay, screenshot. Abang, peace. Tunduk sikit lagi. 1, 2, 3. Okay, dah nak tutup. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih korang sebab like live. Semoga Allah murahkan rezeki, mudahkan urusan, dan selamat menyambut bulan puasa insyaAllah. Tak lama dah.